Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Besok kembali kita kepada program yang terakhir untuk semester ni, program Makeup and Lab Turn. So, kini giliran saya untuk membincangkan chapter yang terakhir untuk SES program 4 semester, iaitu chapternya adalah chapter Gas Law, Heat Gas Law and Thermodynamic chapter 8. So, diharapkan perbincangan ini dapat membantu kamu dalam menduduki peperiksaan semester yang akan menjelma tidak lama lagi. So, kita akan pergi kepada perkongsian yang kita akan lakukan pada hari ini. Okey, so kita tengok dulu apa yang chapter yang ada. Okey, chapter ini adalah chapter thermodynamic. Dalam syllabus kamu, chapter ini adalah merupakan penyumbang markah yang terbanyak dalam chapter untuk semasa peperiksaan. Okey, selalunya chapter ini adalah penyumbang markah yang banyak. Okey, so tanpa melengah masa, kita akan tengok apa soalan yang saya akan bincangkan dengan kamu untuk program kita yang terakhir untuk semester ni. Okey, so kita tengok. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan pertama adalah tentang a glass slab has a surface. Okey, sekejap ya. Saya highlight dulu. Kita ada glass slab. So, a surface area. Jadi bagi kita surface area adalah 1600 cm 5 mm. And then what happen? Dia suruh kita calculate. Nak calculate apa? Total energy per hour. Okay, dia nak cari total energy per hour yang transfer through the glass slab bila temperature kita dan temperature on either side of the glass surface adalah 21 dan 32 degree Celsius. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, sini adalah contoh lah glass slab. Sebenarnya soalan ni tak adalah gambar ni, cuma saya insert kat sini sebagai panduan untuk kamu nak tahu apa itu glass slab. Okay, dalam kes kita ni dia dah beri apa, dia dah beri area. Okay, so kalau sebelum jawab soalan ni, kamu juga kena tahu. Okay, dalam chapter 8 ni ada, kita belajar sebanyak 8.1, 8.2 dan 8.3 di punya topik. Okay, sebelum tu kamu tengok kat sini saya highlightkan dia punya coefficient of thermal conductivity. Okay, so yang kita bincangkan ni soalan nombor 1 ialah berkisar tentang subtopik 8.1. Okay, subtopik 8.1 iaitu heat. Okay, kita tengok maklumat apa yang dia ada kat kita. Yang dia given kat kita adalah, okay, dia given kat kita apa? Okay, dia bagi kita, okay, sekejap ya. So, saya akan padam sekejap kat sini. Okay, yang dia given dekat kita adalah maklumat yang ada dekat sini, area. Okay, ni bukan area sembarangan ya. Ini adalah A, ini bukan area. A ini adalah cross sectional area. Okay, 1600 cm kuasa 2. Okay. So dekat sini, kalau you tengok dekat sini, dia punya unit dia adalah dalam sentimeter kuasa 2. Okay, so kita tukarkan jadi SI unit. Untuk loop cross sectional area, dia adalah 1600 darab. Okay, senti ini adalah 10 negatif 2. Betul, tapi oleh kerana dia adalah meter square, kat sini dia adalah sentimeter square. Sentimeter square ni dia, kalau kita boleh buat, dia seolah-olah ada cm, kita darab lagi dengan cm. Okay. Sebab tu kalau you tengok, Madam tak letak dia negatif 2, Madam letak dia negatif 4. Okay, negatif 4 apa? Negatif 4 meter kuasa 2. So ini biasanya bahagian yang Madam kotakkan kat sini adalah selalunya menjadi kesalahan yang biasa dilakukan oleh student bila dia nak convert jadi meter square. Biasa student akan tulis negatif 2. Okey, negatif 2 betul kalau dia sentimeter sahaja. Oleh kerana dia kata sentimeter kuasa 2, so you kena ganti dia adalah 10 negatif 4. Okey, so kita dah dapat dekat situ dia punya cross sectional area. So kita tengok apa lagi yang diberi kat kita. Dia beri kita thickness. Okay, so
Untuk dalam chapter ni, at least you kena tahulah. Dapat tengok apa yang dibagi, you boleh gambarkan dan boleh bayangkan. Okay, kita listkan maklumat and then supaya kita boleh tahu formula apa yang kita nak guna. So kat sini 5. Kalau you tengok 5 milimeter. 5 milimeter belum dalam SI. Okay. Kat sini ada mili. So kita buat apa? Kita tukarkan dia. Darab dengan mili adalah 10 negatif 3. Okay. Prefix itu you kena ingat sendiri. Kami pensyarah tak boleh tolong kalau kamu tak ingat. Okay. Banyak kesalahan student adalah prefix itu salah bila ganti. Okay, so kita ada cross sectional area, kita ada dia punya, kita kata dia punya thickness. And then kita ada apa lagi? Dia ada bagi temperature. Temperature tu apa? 1 degree dan 30 degree Celsius. Okay, so sekarang kita kena tahu dekat mana temperature 21 dengan mana temperature 32. Okay, so dia kata dekat sini on ideal side. So ideal side tak kisahlah kamu nak label kat mana. Okay, katakanlah middle label kat sini. Dekat bahagian ujung ni adalah 32 degree Celsius. Ujung lagi satu ni adalah 21 degree Celsius. Okay, apa yang you perlu tahu? You perlu tahu dekat mana ataupun direction of heat flow. Okay, heat kita flow daripada kawasan yang mempunyai suhu yang lebih tinggi ke kawasan suhu yang lebih rendah. Okay, so madam boleh tulis macam ni lah. Ini adalah direction of heat flow. Okay, heat flow. Ini adalah arah heat flow. Daripada suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dengan kata lain, kita boleh tahu dekat sini bahawa kita ada temperature initial dan temperature final. So, kalau dia bermula dari yang panas, so kat sini adalah temperature initial. You nak letak T1 ke, you nak letak T2 pun boleh as long as you tahu yang mana initial, yang mana final. So, dalam discussion kita hari ini, kita guna T initial dengan T final. Okey, lagi satu dalam soalan dia bagi kita apa? Dia bagi kita coefficient of thermal conductivity untuk gelas 0.84 watt per meter per Kelvin. Okey, so nilai ini adalah nilai yang constant. Normally, dia akan beri kamu dalam soalan. So, itu simbol dia apa kita kena tahu. Ini adalah kuantiti dia. Okey, thermal conductivity. You kena tahu juga untuk kuantiti tersebut apa simbol yang kita gunakan. So dia adalah K. So dia akan jadi K 0.84 watt per meter per Kelvin. Okey, ini maklumat yang kita ada. So berdasarkan maklumat yang kita ada ni, kita kena tahu formula apa yang kita nak guna. Soalan suruh cari apa? Soalan suruh cari dia punya apa tadi? Calculate the total energy per hour. Okey. Soalan nak kita cari calculate total energy per hour. Okay, so you kena tahulah total energy per hour tu kita nak simbolkan dengan apa. Okay, so kita tengok dulu berdasarkan maklumat yang kita bagi ni. Okay, kita share satu whiteboard lagi. You patut tahu bahawa apa yang you patut tahu? You patut tahu kita nak guna formula apa. So, formula yang kita akan gunakan adalah dq over dt equal to negative ka dt over dx. Okay, so ini formula yang kita akan gunakan untuk selesaikan soalan ni. Okay, tetapi sebelum tu sebagai revision you kena tahulah. Okay, apa yang you patut tahu, you kena tahu. Okay. Keseluruhan dq over dt ni adalah kita panggil dia rate of heat flow. Rate of heat flow ke heat transfer ke macam tu lah. Boleh je. Okay. Okay. So yang mana yang keseluruhan ni lagi satu kita ada yang mana. Okay. Yang ini adalah kita punya thermal conductivity. Okay, ni thermal conductivity. Conductivity.
thermal conductivity ni makin besar nilai thermal conductivity tu maksudnya material itu adalah good conductor. Okey, A kat situ adalah A kat sini adalah cross sectional area. Cross sectional area. Okey. Okay, so dan keseluruhan ini apa dia? Keseluruhan yang mana? Okey. Keseluruhan yang ini dia adalah dikenali sebagai ini adalah temperature gradient. Yang ini nama dia adalah temperature gradient. Ini adalah temperature gradient. Okey, nanti you boleh refer balik nota kamu tengok apa tu temperature gradient. Okey. Sebelum itu, kita nak tengok yang mana? Kita nak tengok bahagian ini. Bahagian yang mana sekejap ya. Okey, yang ini. Ink medium, okey. Yang ini adalah refer kepada change of temperature. Perubahan temperature. Temperature. Ini sebagai revision je. Okay, Madam tak settle lagi soalan. Change of temperature ataupun kita kata dia adalah delta T. Delta T tu maksudnya adalah temperature final tolak temperature initial. Okay. So yang ini, yang selagi satu itu yang mana this one, ini adalah dia punya, okay. Kadang-kadang setengah buku dia kata dia punya length, ada setengah buku dia kata dia punya thickness. Okay. So kamu boleh refer lah untuk extra kamu. Okay, so sekarang ini formula yang akan kita guna. Kita nak cari apa? Kita nak cari soalan tadi, kita tengok balik soalan nak cari apa? Soalan nak cari calculate total energy per hour. Okay, so total energy per hour itu apa? Okay, total energy per hour itu adalah dQ over dt. Tetapi dia ada request total energy per hour. Total energy per hour. Total energy per hour. Soalan kita nak per hour. Okay, soalan nak suruh cari total energy per hour. Okay, so selain itu, you kena tahu juga kelas ataupun semua sekalian anda sekalian ni, unit bagi dia apa? Okay, yang unit heat ni adalah joule. Okay, yang masa ni, unit dia adalah second. So, sepatutnya jawapan yang you dapat nanti joule per second ataupun you akan dapat watt. Soalan dia adalah total energy per hour. So, dia nak cari total energy per hour. So, nak buat macam mana? Kita guna formula yang Madam dah listkan ni. dQ over dt. Okay, so negative K A dt over dx. So, semua maklumat kita dah dapat tadi. So, kita masukkan, negatif ni, negatif ni Madam include dalam kita punya calculation. Madam masukkan. Mungkin ada pensyarah kamu ada tunjuk cara lain. Tapi, Madam guna masukkan tanda negatif ni. Berbeza cara penyelesaian kaedah dia. Yang Madam guna ni adalah Madam tunjuk. Madam include sekali tanda negatif ni. So dia akan jadi negatif. Kamu kena tahu apa maksud negatif ni. Kena tahu. Tengok notes kamu. Apa maksud negatif ni ya? Refer balik notes kamu sebagai ulang kaji, reference. Revision untuk kamu. K kita berapa? Nilai K kita dalam maklumat yang diberi sebelum ni, nilai K kita adalah thermal conductivity 0.84. Itu dia punya nilai K. Nilai cross sectional area dia yang Madam dah noted kat sini adalah 1600 darab 10 kuasa negatif 4. So
Okey. DT ni macam Madam cakap, DT ni adalah temperature final tolak temperature initial. Okey. So, yang mana temperature final kita tengok balik semula. Dalam kes Madam ni, temperature final Madam adalah 21 degree. Temperature initial Madam adalah 30 degree. So, temperature final Madam akan ambil 21, temperature initial Madam akan ambil 32. Okey, so tengok balik semula. Okey, Madam masuk tanda negatif sebab dekat dalam ni, Madam sentiasa ambil temperature final tolak temperature initial. Okey, temperature final Madam adalah 32 tolak dengan temperature initial 21. Okey, kita perkan dengan dia punya apa? Dia punya thickness kat sini. Okey, thickness dia adalah, thickness yang Madam catat kat sini adalah 5 mm tapi Madam tukar dia dah. That's why ada 10 negatif 3 kat sini. Okey. So ini yang Madam dapat. Okey, kita buat gantian. Okey, ingat dengar Madam masukkan tanda negatif, Madam tak tahulah kalau kamu punya pensyarah ajar guna kaedah yang lain. Okay, Madam masukkan tanda negatif sebab dalam ni DT dia ni, perbezaan temperature ni Madam ambil temperature final tolak temperature initial. Okay, Madam tak ambil okay, so kalau dekat situ ada tersalah ya. Okay, temperature final Madam betulkan kat sini. Temperature final Madam adalah 21. Okay, temperature final Madam adalah 21. Temperature initial dia 32. Minta maaf, sebut lain, tulis lain. Okay, so ini yang Madam dapat. Okay, always Madam ambil temperature final tolak temperature initial. Okay, so kamu tekan calculator, kamu dapat berapa jawapan kamu? Okay, so yang Madam dapat adalah, Madam dapat jawapan Madam 295.68. Okay, 68. Okay, unit dia apa? Unit dia adalah joule per second. Ataupun Madam boleh buat 295.68 joule per second negatif 1. Okey. Tengok jawapan yang Madam dapat ni. Okey, dan tengok pula apa soalan nak. Nak total energy per hour yang Madam dapat ni dalam per second. Jadi tak boleh berhenti kat sini sebab ini bukan jawapan yang dia nak. Jika dia tak minta total energy statement dalam total energy per hour, so Madam boleh bagi ini sebagai jawapan. Dengan kata lain, soalan ni cari rate of energy transfer dalam per second. Tapi dekat sini dia bagi per hour. So Madam tak boleh berhenti, Madam kena sambung lagi. Selesaikan nak tukar kepada apa? Tukar kepada per hour kat sini. Okey, sebab soalan minta ya nak murid. Kalau tidak, kita boleh berhenti je setakat yang ini. Okay, oleh kerana itu, kita pergi nak cari, okay, dQ over dt, Madam. Rate of energy transfer, Madam, dia nak per dengan hour. Okay, so sekarang kita akan dapat, Madam tukar. So, 295.68. Awak sekali dia punya unit joule per second. Okay, so sekarang ni conversion unit penting. Okay, you nak convert dia kepada apa? You nak convert di dalam joule per hour. Okay, so kena tahulah apa kaitan hour dengan second. So kena ingat ya. Okay, an hour dalam 1 jam kita ada 3,600 second. Okay, so ini hour lah. Okay, so nak buat apa? Kita convert. Kita nak dapat dalam joule per hour. Joule dah betul kat atas ni, tak payah kacau. So kita kena settlekan yang second ni. So kita nak jadi per hour. Okay, second kena cancel. So kalau per hour, hour kena ada kat bawah. Bukan hour, hour.
Okay, so nak tulis H ke HR ke terpulang, boleh je. Okay, so sekarang second ni unit kat sini kena cancel. Okay, unit sini kita kena cancelkan dia. So second nak cancel, second berada di bawah. So kena ada unit yang sama, second di atas. So inilah relation dia. An hour sama dengan 3,600 second. So buat apa? Tulislah kat sini 3,600 second. Okay. So second dengan second madam dah cancel unit dia. So kita check unit yang tinggal joule per hour. Then nak buat apa? Tekanlah calculator kamu. Nak buat apa? Tekan calculator. Ambil calculator. Tekan kalkulator tu 295.68 darab dengan 3,600. Okey. So jawapan yang display dekat medium dia lebih kurang macam ni lah. Jadi 1.064 darab 10 kuasa 6. Okey. Joule per dengan hour. Ataupun dia boleh tulis juga sama dengan 1.064 darab 10 kuasa 6. Sama je, cuma benda ubah pattern dia sikit. Joule per second pula, minta maaf. Dia akan jadi joule per hour. Okay, so hour negatif 1 pun boleh juga cara macam ni. Okay, so mana-mana pun boleh asalkan unit dia betul. Okay, itu soalan kita yang pertama. So, kita terus kepada soalan kita yang kedua. Sebenarnya harap bahagian ni you faham. So, you boleh buat revision. Pastikan you tahu semua simbol yang diguna tu mewakili kuantiti apa dan unit dia apa. Okey, dalam kes ni sebelum madam terlupa, kalau you perasan dekat sini, DT ni, okey, unit yang dibagi ni adalah dalam degree Celsius. Okey, madam tak convert pun dalam, minta maaf, madam tak convertkan dia pun dalam Kelvin. Kenapa? Okey, kalau you tengok perkataan dekat sini, okey, ataupun equation kat sini, dia kata DT. DT ni adalah perubahan ataupun delta T. Delta T ni maksudnya kalau ada tanda delta atau DT ni, okey, itu bermaksud perubahan. You tukar unit dia dalam Kelvin atau dalam degree Celsius, hasil dia akan jadi sama. Itu that's why madam terus guna unit kat sini degree. Okey, tak convert pun. Okey, so kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini adalah soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni berkaitan dengan calculate the change in internal energy. Okey, change of internal energy. Okey, daripada ayat ni sepatutnya word ni you patut tahu apa ya? You patut tahu daripada situ. You mesti terfikir, oh, change of internal energy. Bila ada perkataan change, dia mesti ada delta. The internal energy ni simbol yang digunakan apa? You patut tahu. Iaitu U, okay, capital U. Okay. Dia kata the change of internal energy of the system in each of the situation. Dia suruh kita cari kira perubahan internal energy bagi sistem yang terlibat pada soalan di bawah. Okay. Yang pertama dibagi dekat you a system absorb. Okay. So a system absorb. 2,100 joule of heat, and at the same time it does 1,200 joule of work. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua dia kata a system juga. Okey, sistem ni merujuk kepada gas kita lah. A system buat apa? Dia absorb. Okey, absorb apa? Absorb 1,250 joule of heat. And at the same time, dia 420 joule of work is done on the system. Okay. Soalan yang ketiga, dia kata kalau 5,000 joule heat is removed, okay, 5,000 G heat is removed from the system at a constant volume. Okay, ketiga-tiga soalan ni
Okay, ketiga-tiga situasi ni yang dia bagi kat kita, dia nak suruh cari delta U untuk setiap situasi. Okay, so kita tengok. Okay, sekejap ya. Kita tengok situasi yang pertama. Okay, situasi yang pertama dia kata maklumat apa yang kita ada, sistem absorb. Okay, dalam chapter ni, okay, ataupun subtopik ni, okay, perkataan-perkataan berikut yang Madam gariskan ini boleh membawa maksud ataupun membantu you untuk tandaan. Okay, tandaan apa? Okay, kita tengok dekat sini. Ini adalah first law of thermodynamic, melibatkan first law of thermodynamic. Okay, kalau you tak nak tahu apa itu first law of thermodynamic, okay, you boleh buat revision. Okay, first law of thermodynamic, equation dia tadi, okay, delta U equal to Q minus work. Okay, first law of thermodynamic ataupun mungkin you biasa tengok yang ini dalam solution yang selalu kamu guna. Okay, Q equal to W plus delta U. Okay, itu mungkin yang biasa you tengok. Okay, tapi first law of thermodynamic datang daripada sini definition dia. Okay, dia kata change of internal energy equal to the sum of, okay, heat dia minus dengan work dan by the system. Okay, tapi apa yang you perlu tahu adalah untuk nilai Q dan nilai W ini kita kena consider dia punya sign notation. Okay, Q kita boleh jadi positif, Q kita boleh jadi negatif, sama juga dengan W di sini. W di sini dia boleh jadi positif dan juga boleh jadi negatif. Okay, tandaan itu kita kena alert dengan tandaan tu. Okay, so W ini boleh bertanda positif dan juga boleh bertanda negatif. Okay, sama juga dengan nilai Q itu. Untuk nilai Q itu, tak maaf, okay, nilai Q ini, okay, nilai Q ini boleh bertanda, dia boleh bertanda positif dan bertanda negatif. So, ini kita kena cek balik. Okay, apa clue yang kita dapat? Okay, so kalau soalan pertama tadi, okay, soalan pertama, dia beritahu kita, situasi yang pertama, dia kata apa? Okay, kita tengok balik apa soalan yang pertama tu. Dia kata, a system absorb 2100 joule of heat. Okay, so sekarang ini dia ada perkataan absorb. Okay, kalau nampak perkataan absorb, okay, the system absorb heat. Okay, so Q dia adalah bertanda positif. Absorb. So nilai dia 2100 joule. Okay, dia positif. And then you tengok lagi apa yang dia ada kata kat situ. At the same time, does 1200 joule of work. Okay, ini work yang dia work. Okay, ini betul work. Mana work? Okay, dia adalah work. Sekejap. 1200 joule ni adalah kerja yang dilakukan. Iaitu work. Okay. Tapi you kena tahu work kita ni positif ke negatif. Okay, does work. Okay, kalau does work maksudnya siapa yang buat kerja? Sistem yang buat kerja. Maksudnya work done by the system or by the gates. Kalau work done by the system, okay, dia patut bertanda positif. Okay, jadi dia akan jadi positif 1200 joule. Okay, boleh? Okay, so maklumat yang kita ada adalah Q 2100 positif and W kita adalah 1200 positif. So kita selesaikan dia.
Okay, so kita ada formula nak cari change of internal energy. So delta U. So delta U kita tulis balik formula. Jangan lupa tulis formula. Jangan tiba-tiba keluar nombor tak ada equation. Okay. Q tolak dengan W. Okay. Selepas tu kita kata tadi, Q kita tadi dia adalah positif. Kenapa dia positif? Sebab ada perkataan absorb. Okay. Absorb. Maksudnya kalau absorb positif, okay. So negatif ni, clue dia adalah perkataan release. Okay. Kalau macam tu juga, tadi work kita dapat positif. Work positif adalah tadi kesan dia disebabkan apa? Work done. Work done. Siapa yang buat kerja? Work done by system. Okay, itu adalah tanda positif. Ataupun kadang-kadang you boleh nampak perkataan kat sini work done merujuk kepada selain work done by system. Okay. You boleh kata juga mungkin you boleh jumpa atau you akan jumpa perkataan expand. Kalau dia kata the system is expand. Okay, maksudnya kerja dilakukan by the system. So, dia patut bertanda positif. So, kita tengok kita buat substitution. Apa yang kita nak substitute? Q kita, nilai dia berapa? Okay, Q kita adalah positif. Positif berapa? Positif 2100 joule. Okay. So, kita tolak. Work kita berapa tadi? Oleh kerana work kita adalah work yang dilakukan oleh the system, by the system. So, dia adalah positif. So, 1200 joule. Okay, so you settlekan dia akan dapat apa? Dia akan dapat 2100 minus dengan 1200. Okay, apa yang you dapat dekat sini? Dia akan dapat hasil dia adalah dia akan dapat 900 joule. Itu adalah dia punya change of internal energy untuk situasi kita yang pertama. Okay. And then, so, you tengok balik untuk yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni nak apa ya? Okay, soalan yang kedua. Okay, kita tengok apa maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan yang kedua. Okay. Soalan yang kedua dia minta kita, apa yang dia minta kita? Dia minta kita, dia bagi statement kat kita, absorb. Okay, nampak perkataan absorb kat sini. So, Ramadan harap you boleh tahu dah. Dengan perkataan absorb ni, maksudnya you boleh tahu assistant absorb heat. Okay, so ini akan bernilai positif. Ini adalah Q. Dia akan bernilai tanda positif. Okay. And then dia kata, mention lagi at the same time, 420 joule of work is done on the system. Okay, apa perkataan ni? On the system. Ini adalah work. Okay, tapi work kita ni, dia akan bertanda negatif. Okay. Sebab work done on the system. Disebabkan perkataan ni. Kerja yang dilakukan ke atas gas itu. Okay, on the system. Normally ini adalah situasi di mana kita compress. Clue lain ni adalah compress. Atau compression. Okay. So, kita tengok maklumat dia positif 1250 joule untuk dia punya nilai Q. Dan juga work dia adalah 420 joule tapi bertanda negatif. Okay, so kita selesaikan. Okay, so kita tengok. Okay, maklumat yang kita dapat, kita nak cari change of internal energy sama je macam tadi. So, delta U sama dengan Q minus dengan W. Okay.
Then nak buat apa? Okey, kita masuk Q kita tadi apa nilai dia? Q kita tadi apa yang Madam catat ni adalah dia positif. Positif berapa? Positif 1250. Okey, so dia akan tolak. Okey, tolak. Tolak siapa? Tolak dengan work. Okey, tapi work kita ni adalah bertanda negatif. Ini adalah work dan on. On the system. Okay, work dan on the system. Okay, dia bertanda negatif ataupun mana kata tadi, apa dia? Berlaku compression. Bila nampak perkataan compression, patut ingat. Oh, work ni kena bertanda negatif. Okay, so kita kembali pada kita punya penyelesaian. Okay, work kita tadi adalah negatif 420 joule. Kenapa negatif? Sebab work dan on the system ataupun gas kita. Okey. Kalau you tengok you akan dapat 1250. Okey. Lepas tu dia akan jadi tolak dengan tolak akan jadi tambah. So kita akan plus dengan 420. So finally you akan dapat berapa? You akan tekan kalkulator kamu ataupun you boleh tambah je. Yang biasa 16 yang Madam dapat 1670 joule. Okay, so itu adalah change of internal energy untuk soalan yang kedua. Okay, so boleh faham tak? Saya harap boleh faham You kena alert dekat tandaan ni. Dia simple je. So yang trik kita adalah dekat tandaan sama ada positif atau negatif. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 3. Okey, Madam guna satu page yang sama. Okey. Ini soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3 dia nak minta apa ya? Okey, so kejap kita tengok balik semula soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dia minta kita cari change of internal energy juga sama. Tapi apa situasi dia? Dia kata, 5,000 joule heat is removed. Okey, you nampak perkataan remove. Nampak perkataan remove ni bermaksud Q kita, dia tanda dia adalah negatif. Okey. From the system at constant volume. Okey, ada clue lagi kat sini. Constant volume. Okey, so kita tengok macam mana. 5,000 joule heat is removed. So kita tahu Q kita adalah negatif 5. Okey, so kita bawa maklumat kita. Apa maklumat kita? Q kita adalah negatif 5,000 joule. Okey, kenapa negatif? Okay, kenapa tanda negatif tadi Madam dah explain? Sebab ada perkataan remove. Ataupun selain perkataan remove, yang seerti dia adalah tadi Madam tulis release, Madam tambah lagi term yang membawa tandaan yang sama. Kita release ke, kita remove ke, so dia akan tanda negatif. And then dia ada bagi kita satu situasi, V kita constant. You kena tahu dan kena ingat. Formula kita adalah apa? Formula kita nak cari change of internal energy. Sekejap Madam padam kat sini sebab tak cukup surface. Kita dah cuba luaskan dia. Yang ini. So kamu tengok kat sini dia kata V constant. So kamu kena tahu kalau V constant. Kalau V constant, apa yang kita perlu tahu adalah work dia kosong. Kenapa pula kosong? Kosong joule. Kenapa pula kosong? Kita tengok, kita revise balik semula. Kalau kita lukis PV graph, pressure against volume.
Okey. V constant maksudnya dia punya nilai V tak berubah. Katalah Madam lukis macam ni. Okey. Okey, ni V dia. Okey. You kena tahu juga, nanti you buat revision kalau tak ingat, luas di bawah graf PV, okay, luas bawah graf ya. Luas bawah graf kita boleh dapat work. Tapi masalahnya, you tengok situasi kita adalah V constant. V constant maksudnya ni macam ni contoh dia V ni. Macam ni je V. Okay, ada tak area di bawah graf? Okay, area di bawah graf tak ada. Okay, kita refer pada area under the graph PV. So tak ada. That's why dekat sini kita kata work kita sama dengan kosong. Sebab tak ada area bawah graf. Okay, so kita ganti delta U sama dengan Q minus dengan W sama dengan kita ganti nilai delta U negatif 5,000 tolak dengan work kita kosong. So kita akan dapat change of internal energy dia adalah negatif 5,000 joule. Itu adalah untuk soalan yang ketiga. Bagi soalan kedua anak yang nombor 3. Okey, setakat ni macam mana? Saya harap bolehlah bantu kamu refresh balik. Okey, apa yang madam sentuh ni mungkin terlupa. Okay, so harap dapat ingat balik semula. Okey, kita ada satu lagi soalan yang last. So harap kamu tak mengantuk. Okey, kita teruskan pada soalan yang last. Okey, kita tengok soalan yang last. Ini soalan yang ketiga. Soalan last untuk semester ni untuk program Meka dan Lepton. Okey, kalau kamu tengok kat sini, madam ada bagi satu graf. Okey, graf tu adalah graf P against V. Pressure against volume. Okay. So kalau you tengok kat sini, kalau you ingat ini adalah graf isothermal. Ini adalah graf isothermal. Isothermal itu adalah proses di mana dia punya temperature dia constant. Okay. So you kena hafal isothermal Okay, dia bagi kita ada pressure 10, volume dia 2 meter cube. Terpadu. Volume dia 14 tapi kita tak tahu berapa pressure kat sini. Okey. So kita baca soalan dia. Dia kata figure 1 yang kat sebelah ni menunjukkan kepada PV graph. Okey, diagram untuk 800 mol gas expand isothermally. Okay, so after dia suruh kita calculate the temperature of the gas and then what is the final pressure of the gas. So kat sini berapa final pressure dia. What is the work done by the gas and also ditanya kat kamu, does the process change the internal energy of the gas and explain your answer. Okay, so dekat sini kamu tengok dia kata apa? Dia kata isothermal. Dia proses isothermal. Okay, betul. Tapi dia kata expand. Okay. Okay, mana kita tahu proses isothermal tu expand? Okay, satu kita tengok graf. Okay, mana graf kita? Okay, graf yang warna merah ni adalah mewakili isothermal. Okay, maksudnya di sepanjang garis warna merah ni, pada mana-mana point, temperature dia sama. Okay, itu isothermal. Okay, perkataan expand tu, okay, nampak perkataan kat sini expand. Okay, expand ini ditunjukkan oleh anak panah ni. Okay, biasa kalau expand mengembang, berlaku pengembangan, apa yang berlaku adalah normally yang berlaku adalah kita punya volume kita akan bertambah. Maksudnya anak panah ni memainkan peranan penting untuk you tahu kat mana starting point dia. Okay, so dia isothermal, dia expand. So, madam boleh label kat atas ni. Okay, ini adalah P1 madam. Okay, so yang unknown ni, yang tak tahu ni adalah P2 madam. Okay, kalau itu P1, okay, kalau itu P1, so ini akan jadi volume ni adalah volume 1 madam. Okay, ni adalah V1 madam. Okay, so kalau itu V1, ini akan jadi volume 2 madam.
Okey. So, you kena tengok lagi sekali apa maklumat dia bagi kat kita. Dia bagi pressure against volume. Okey, rasa-rasa kamu formula apa yang kita akan guna untuk chapter ni ataupun untuk soalan kita 3 subtopik ni. Okey, soalan ni kita akan guna satu formula. Medan rasa kamu ingat formula ni. Formula dia adalah dia melibatkan ideal gas equation. Okey, apa formula dia tu? Okey, yang ini. P V equal to nRT. Okey, ini formula dia. Okey. Tetapi ada beberapa perkara yang kita perlu alert. Dia bukan setakat hafal PV equal to nRT, PV equal to nRT. Bila ganti nilai, apa-apa nilai je yang you ganti dengan unit dia. Okey, kena pastikan bahawa apa yang kita kena pastikan, okey, P ni adalah pressure. Okey, you kena pastikan unit dia kena dalam Pascal. Okey. Lepas tu kita ada satu lagi, V besar ni represent volume. Okey. You kena pastikan unit dia dalam meter cube ataupun meter padu. Okey. N itu adalah number of mole. R ini adalah universal gas constant. Kita guna lebih kurang nilai dia kat sini adalah yang kita guna nilai dia adalah 8.314. Lebih kurang macam tu lah. Okey, you tengok ni unit dia. Okey, lagi satu yang penting kat belakang ni. Okay, nampak ada T kat sini. Okay, T dekat sini dia adalah temperature tapi dia bukan sebarang temperature. Nama dia adalah absolute temperature. Dan you kena pastikan unit dia kena dalam Kelvin. Kena dalam Kelvin. Okay, dia berbeza dengan yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita guna equation dq over dt ni, kita ada juga negatif ka dt over dx. Okay. Madam tak nak kacau T kecil ni. T kecil ni lain T kecil ni jangan salah faham. T kecil ni adalah time. Okay. Yang T besar yang kita tengah cerita ni, ni. Ni kita tengah cerita pasal temperature. Ini temperature ya anak murid. Bukan period. Okay. So sekarang beza T yang medium, yang T yang kuning ni, ini absolute temperature. Okay. Dia wajib dalam Kelvin. Kalau bagi dalam degree Celsius, you kena tukar. Tapi kalau you guna yang sebelah ni, delta T ataupun change dia, perubahan dia, you guna Kelvin pun boleh, you guna degree Celsius pun boleh. Tak ada masalah sebab dia perubahan. Okay, so Madam harap clear tentang bahagian ni. Okay, so sedikit revision sebelum kita sambung pada penyelesaian masalah. Kita pergi pada soalan kita tadi. Okay, kita tengok apa yang diberi. Kamu tengok dekat sini, yang diberi unit kat sini, tadi Madam kata pressure unit dia kena dalam Pascal. Tapi yang dibagi dekat kita ni dalam ATM. So nak buat apa? Kita kena convert. So yang ini ATM. Kena kita pastikan kita punya pressure tu dalam Pascal. Ni P1 tadi. Ini adalah P2 yang kita tak tahu. Ini adalah volume 1. Ini adalah volume 2. Okay. So soalan tanya apa? Soalan kita tanya. Okay. Calculate the temperature of the gas. Okay, maksudnya nak tahu sepanjang-panjang garis ni berapalah temperature dia. Okay, so kita tengok nak guna macam mana, maklumat apa yang kita ada. Kita akan guna ada gas equation iaitu PV equal to PV equal to nRT. Okay, sekejap Madam tertinggal N kecil. Okay, dia adalah nRT. nRT.
Okey, so nak cari temperature. T equal to PV bahagikan dengan NR. Okey, so kita tengok, kalau you tengok dekat sini, okey, kita boleh ambil je mana-mana point. Apa maksud madam mana-mana point? Di mana-mana point madam, kat sini pun madam boleh ambil, kat ujung pun madam boleh ambil. Kenapa? Sebab sepanjang point tersebut, temperature dia sama. Contoh dia adalah, katalah madam nak ambil pada point yang pertama ni, kat atas ni. So madam kena guna P dia P yang pertama, V dia pun V yang pertama. So tak boleh lari. Ambil yang P yang kedua ke tak boleh. Okey, sebab tu nanti madam tulis kat sini, madam akan letak P1, V1. Okey. Tapi kalau kita tengok P1 kat sini, tak nampak. Sekejap madam tukar pen. Okey. P1 kat sini, dia punya unit dia dalam ATM, 10 ATM. So kita kena buat conversion lah. You kena tahu 1 ATM maximum pressure berapa Pascal. Okey. So 1 ATM you kena tahu nilai dia adalah 1.013 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey. So itu you kena tahu. So sekarang kat sini dia bagi kita berapa? Dia bagi kita adalah 10. So 10 ATM sama dengan, okey, nak tukarkan dia jadi Pascal. Okey, so nak buat apa? So kita kena jadikan unit tu Pascal. So kita akan darabkan dengan, okey, yang ini 1 ATM. Okey, so kat sini adalah 1.013 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, so ATM dengan ATM kat sini, okey, boleh cancel. So you akan dapat, okey, 10 atmospheric pressure tu yang kita tukar pada Pascal, you akan dapat 1.013 darab 10 kuasa 6 Pascal. Itu yang kita dah convert dia punya pressure. So kita gantilah. Kita ganti kat sini. Okay, P kita ambil 1.013 darab 10 kuasa 6. Okay. And then V kat sini, kalau you tengok V1 madam yang mana? Ini V1 madam. Okay, dia berapa? 2. 2 apa unit dia? Meter padu. Memang dah dalam meter padu. So tulis 2 kat sini. Okay. So kita bagikan dengan dia punya number of mole dia berapa? 800. Darabkan dengan kita punya universal gas constant, iaitu berapa universal gas constant kita? 8.314. Okey. So sekarang kalau tekan kalkulator kamu dapat lebih kurang 304.61 Kelvin. Itu yang madam tekan kalkulator lah. Cuba kamu tekan. Mana tahu mungkin madam tersalah ke? Okey, so itu adalah temperature yang madam dapat. So di sepanjang-panjang graf kita tu, di sepanjang-panjang graf kita ni, temperature dia adalah 304.61 Kelvin. Okey, so check balik lah. Mana tahu madam tersilap tekan ke. Okey, so you kena double check. Okey, so itu adalah soalan yang pertama. Okey, boleh So sebelum tu madam nak remind dekat kamu, okey, dekat sini, dia punya volume ni dia kena dalam meter padu. Okey. Kadang-kadang sometimes dia boleh bagi juga volume kita dalam liter. Kita note sikit kat sini. Okey. Kalau dia bagi volume kita, contoh okey, dalam 2 liter. Okey, kalau dia bagi volume kita 2 liter, you tak boleh ambil 2 liter tu untuk ganti dalam nilai. You kena tukar dia kepada meter padu. Okey, so madam bagi kamu conversion unit dia. Nanti kamu boleh gunalah kalau kamu jumpa. Okay, 1 liter sama dengan
0,001 meter padu. Okey, itu adalah nilai conversion. Okey, sorry. Iaitu adalah dia punya conversion dia. Okey. So kalau dapat soalan, nampak soalan tu dia bagi volume dia dalam liter, kena tukar dulu. Okey. Kalau dia bagi dalam sentimeter padu pun kena tukar dulu jadi meter padu. Okey, ini yang Madam bagi tahu ni sebagai notes je lah untuk kamu. Okey. Contoh. So kena tahulah 1 liter. Okay, kita sambung pada soalan yang seterusnya, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ditanya, what is the final? Final apa? Final pressure of the gas. Kita nak cari pressure final untuk kita punya gas kita. Okey. So final pressure. Okay, final pressure of the gas. Yang mana final pressure? Final pressure tu kalau ini pressure pertama, ini akan jadi pressure yang kedua. Okey, yang kedua itu adalah yang final. So ini volume pertama, ini volume yang kedua. So yang mana yang final? Ini yang final. Ini yang initial. Okay, ini volume initial. Ini volume final. Okay, you kena note dekat kamu punya soalan atau mana-mana lah sebab kita tak careless ataupun tak cuai. Okay, so sekarang dalam kes kita ni formula apa pula yang kita nak guna? Okay, kes kita kes apa? Isothermal kan? Okay, ni isothermal. Isothermal. Isothermal tu apa dia? Okay, isothermal tu maksudnya temperature kita yang constant. Okay, T yang constant. Okay, Madam tak tahulah kamu buat macam mana. Tapi kalau dengan student Madam suruh dia orang guna segitiga yang terbalik ni. Nak buat apa? Okay, nak tahulah formula apa nak guna. Okay. So, dekat sini Madam suruh dia tulis P, V dengan T. Okay. So, kita nak guna formula apa kat sini? Kita nak tahu apa yang constant kat sini. Sekarang yang constant adalah temperature kita constant. Kalau temperature kita constant, so kita tak payah consider T ni. So, kita akan dapat P darab dengan V. Okay. So, dia akan jadi P1, V1 sama dengan P2, V2. Okay. So, soalan nak cari P yang mana? Final pressure. Final pressure yang mana? Final pressure yang P yang kedua. So, jadikan tajuk P yang kedua. P2 sama dengan P1, V1 over dengan V2. Tapi kena careful lah, kena alert yang mana pressure kita ni kita ambil yang kita dah tukar dia jadi unit Pascal. Okay. So, you ganti nilai. Okay, tadi kita dah tengok tadi pressure kita yang kita tukar adalah 1.013 darab 10 kuasa 6 Pascal. Okay. So, volume itu, volume yang kedua yang ini. Nilai dia adalah 14. Okay, darab dengan 14. Okay, and then lepas tu kita bahagikan dengan volume kita yang kedua. Okay, betul kan volume kita yang kedua? Bukan. Oh, Madam terbalik. Tak maaf. Kita padam dulu. Volume yang pertama adalah yang ini. Volume yang pertama kita adalah 2. Okay, so kita ganti 2. So, salah. Ganti kat sini 2 meter padu. Kita bahagikan dengan volume yang ni baru bagi volume kedua. Volume kedua adalah yang final iaitu 14 meter padu. Okay, so tekan kalkulator. So kita akan dapat lebih kurang yang Madam dapat ni adalah lebih kurang 1.45 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, so Madam dapatlah volume pressure yang final tadi yang dia minta tadi iaitu pressure yang kedua. Unit dia kena pastikan dalam Pascal. Okay. So
Kita pergi pada soalan yang lain. Yang ketiga, hampir habis. Jangan ke mana-mana. Okey. Soalan yang ketiga ni nak cari work done by the guest. Okey. Apa yang you perlu tahu adalah luas di bawah graf P against V, kita boleh dapat area. So kita tengok graf kita ni. Ada tak luas bawah graf, area under the graph. Okay, area under the graph yang mana? Okay, kadang-kadang dia tak ada. Okay, yang inilah. Ni area under graph. Area under graph kita lah yang kita nak cari. So, area work sama dengan area under graph. Work adalah area under PV graph. Okay. So itu yang you kena tahu. Okay, kita tak boleh lah kita tengok bentuk dia pun. Kita tak boleh panjang darat lebar ke segitiga ke. Okay, so untuk isothermal kita ada formula dia. Okay, formula dia apa? Formula untuk work under the graph sama dengan work equal to nRT ln. Okay, ln. Ni kat calculator kamu akan jumpa ln tu. Ln apa? Dia akan jadi ln. Okay, dia ada dua. Sama ada P1 over P2 ataupun kita ada work equal to nRT ln V2 over V1. Okay. So kena pastikan. Okay, kita guna kat sini ln bukan log. Ln dengan log kalau kamu tekan kalkulator nilai dia lain. Okay. So nRT ln P1 over P2 ln nRT ln V2 over V1. Okay. Kenapa jadi macam tu? Kat sini P1, kat sini pula V2. Kenapa dia terbalik? Okay, itu sebenarnya daripada equation tadi lah yang kita dah buat tadi. Yang P1 V1 sama dengan P2 V2. Kalau saya kumpulkan P dengan P, saya akan dapat yang macam ni. Okey, yang ini yang kita dapat. Okey. Okey, sebab tu kat sini P1, P1 bahagi dengan P2 sama dengan nilai dia V2 bagi V1 untuk loan tersebut. Okey. So dekat sini nak buat apa? So kita tengok ada tak maklumat kalau kita nak guna pressure. Pressure kat sini P1 kita dah dapat, P2 pun kita dah dapat. Okay. V2 kita ada, V1 pun kita ada. Okay, so N ni adalah 800 mol. R ada, temperature dia pun sama. So boleh pilih lah mana-mana yang nak guna. Mungkin perbezaan jawapan dia ada slightly different sikit lah. Okay, katalah madam guna ni. Madam guna work equal to nRT. Madam nak guna ln. Madam guna ln mana yang madam dah selesaikan? Okay, madam guna ln V2 over V1. Okay. Okay, so nanti you ambil calculator, you masuklah nilai dia. 800. R kita berapa? 8.314. Madam guna 8.314. Ada setengah yang guna 8.31. So jawapan dia akan efek sikit lah. Okay. So ln. Belum lagi. Madam tertinggal apa? Madam tertinggal dia punya temperature. Temperature yang mana? Ambil temperature yang kita dah cari masa awal tadi. Madam dapat tadi kalau tak salah madam 304.61 Kelvin tadi. So ln V2 madam adalah 14 meter padu bagi dengan 2. So tekan kalkulator semua sekali. Madam dapat lebih kurang. Madam dapat berapa je? Okey, yang ni madam belum tekan kalkulator. Sekejap madam tekan kalkulator. Okey, kita ambil kalkulator. Kita tekan ln tau. Okey. So ln darabkan dengan 304.61
darabkan dengan 8.314 darab dengan 800. Okey, Madam dapat kat sini. Madam dapat 3.94 kan? Darab 10 kuasa 6 Joule. Okey. So yang ini yang Madam dapat. Okey. So kamu kena kira semula lah. Takut Madam syok sendiri je. Nilai yang Madam ganti tu. Dia kena check balik semula. Okey. So itu untuk soalan yang cari work done by the guest. Okey, kalau kamu tengok kat sini, ayat ni dah clear lah. Work done by the guest. Okey. Work done by siapa? Work done by the guest. Guest. Work done by the guest. Okay, work done by the guest. Kalau work done, ni nampak perkataan work done by the guest. Work done by the guest. Okay, so kalau work done by the guest, sepatutnya kita kata apa? Kalau kita ingat tadi, kita akan dapat kat situ adalah apa? Positive. Work done by the guest. Guest tu adalah kita punya sistem. Okay. So, kita pergi pada soalan yang terakhir. Lega kan dengar? Okay. So, dia tanya dekat sini. Does the process change the internal energy of the gas? Dia tanya, adakah proses yang tengah berlaku ni? Proses apa ni? Proses isothermal. Okay. Proses kita sekarang adalah isothermal. Isothermal. Okay. Dia tanya, proses yang tengah berlaku ni, proses isothermal ni. Okay. Isothermal ni, adakah dia menyebabkan berlakunya perubahan internal energy. Internal energy yang mana? Internal energy adalah delta U. Okay, ada tak perubahan change of internal energy ni? Okay, so nak jawab macam mana? Okay, you kena tahu internal energy ni dia bergantung kepada kita punya temperature. Okay, directly proportional dengan temperature. Tapi kalau temperature kita constant, kalau temperature kita constant, maksudnya temperature initial akan sama dengan temperature final. Okay, jadi change of internal energy ni, okay, dia akan jadi kosong. Kenapa? Sebab dia punya temperature dia tak berubah. Bila tak berubah, maksudnya dia punya energy initial dia, kenapa? Sebab dia punya internal energy initial dia sama dengan internal energy final. Okay. Okay, sebab itulah kita dapat change of internal energy dia kosong. Adakah membawa maksud dia tak ada internal energy? Tak, internal energy dia ada tapi sama. Internal energy initial dengan internal energy final sama. Jadi change of internal energy, yang mana change of internal energy ni? Delta ni. Change of internal energy dia akan jadi kosong. Okay. So itu sahaja soalan yang sempat Madam bincang dengan untuk kamu untuk slot terakhir kita. So harap dapat membantu kamu dalam menduduki peperiksaan sebagai persediaan lah. So itu saja dari saya. Terima kasih. Good luck. All the best. Okay. All the best untuk kamu. Terima kasih ya.